Minggu lepas, bulan lepas, cikgu ada dapat satu mesej daripada PKVSB Sungai Buloh. So dia cakap pasal macam mana nak ada tips untuk jawab bab 2.3 tu. So cikgu rasa cikgu ada masa dan cikgu rasa penting untuk kamu semua tahu. So cikgu tolong kamu jawab semua soalan. Okay, so you can see my video. Okay, let's go. Cikgu nak buat latihan jom cuba 2.3. Jadi tengok soalan. Mudahkan step yang berikut. Soalan 1 hingga 4 semua memudahkan step yang berikut. So sementara cikgu pun tengah buat, so cikgu pun dah ajar sama-sama lah dengan kamu. Cikgu tak ambil retake balik. Okay. Alright, 1A, 4B, tolak 1 kuasa 2, tolak 9. Okay, first kali bila tengok kuasa 2, kita kembangkan dulu. Sama dengan 4B tolak 1, B tolak 1, tolak 9. And then kita nak hilangkan kurungan dia. Ni sini, ni sini, ni sini, ni sini. So, kita akan dapat B kuasa 2 tolak B tolak B. Lepas tu tambah 1 tolak 9. 4 B kuasa 2 tolak 2B tambah 1 tolak 9. And then kita kembangkan ini, ini, ini. 4B kuasa 2 tolak 8B tambah 4 tolak 9. Okay. And then kita tengok mana yang sama. Yang ni je lah. So kita akan dapat 4B kuasa 2 tolak 8B, 4 tolak 9 negatif 5. Okay, tengok soalan B. Soalan B. M tambah 3 kuasa 2 tolak 16. Saya angkat sikit kamera. Oh, sorry. Okay. Saya besarkan M tambah 3, M tambah 3 tolak 16. And then M kuasa 2 tambah 3M tambah 3M tambah 9 tolak 16. So sekali cikgu buat yang ni lah. Okay, 3, 9. Kemudian cikgu sebab menekan plus kat depan, so kita lepaskan kurungan terus. M tambah 2 tambah 6M tambah 9 tolak 16. 9 tolak 16 negatif negatif 7. C pula. C B tolak 5 kuasa 2 tolak 49. B kuasa 2 Sekejap. Cikgu tahu shortcut tapi cikgu tak nak. Nanti kau pun tak faham. B tolak 5, B tolak 5 tolak 49. So jarak okay, kamu akan dapat P kuasa 2 tolak 5P tolak 5P tambah 25 tolak 49. So 25 tolak 49 negatif 24. P kuasa 2 tolak 10P tolak 24. Okay. D pula. D 7X
X tolak 1 tolak 3. Ni darab je lah. 7X kuasa 2 tolak 7X tolak 3. Soalan E. 2C tolak 1 kuasa 2 tambah 2, 4 tambah C. So kita kembangkan 2C tolak 1, 2C tolak 1 tambah 2, 4 tambah C. So kita kembangkan je lah. Ni sini, ini sini. So kita akan dapat 4C kuasa 2 tolak 2C tolak 2C tambah 1 tambah 8 tambah 2C. Tengok susun balik. 4C kuasa 2 tolak 2C tolak 2C tambah 2C tambah 1 tambah 8. So ni sama, tambah tolak kosong. Jadi 4C kuasa 2 tolak 2C. 1 tambah 8, 9. Okey, soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2. 3Y per 5 tambah 3Y per 5. Ini easy lah sebab bawah dia sama. So kita boleh gabungkan terus. 3Y tambah 3Y per 5 macam tu. Sebab dia dah sama kan. So 3 tambah 3 dapat 6Y per 5. Macam ni. Kita tengok B. 3N tambah 2N per M tolak 2N tolak M tolak 5N per dengan M tolak 2N. So kita kira manakala ni dua ni sama, kita gabung terus. Tapi kena ingat, bila negatif, dia bila gabungkan dia akan jadi kurungan. So dia akan jadi 3M tambah 2N tolak N tolak 5N. Macam tu. Nampak beza dia? Baik, kita gabung sekali. M tolak 2N. So 3M tambah 2N tolak N tambah 5N. Inilah. Ne po ne. Ne ne po. Okay. So M tolak 2N. So tengok mana yang sama. 3 tolak 1 2M. 2 tambah 5 7N. Dapat tolak 2N. Macam ni. Okay. Nampak macam cikgu Macam tak nampak sangat. Cikgu ambil colour lain. Gunakan merah lah. Let's say tengok C pula. Dia lagi tajam warna dia. 4R tolak 3S per 2R tambah 3S tolak 3R tolak 4S per 2R tambah 3S. Ni sama So kita boleh gabung terus. Tapi yang ni negatif, sama macam yang kat atas tadi. Jadi 4R tolak 3S tolak 3R tolak 4S per dengan 2R tambah 3S. So yang ni sebenarnya positif kan. So ne po ne ne po. So kita tukar 4R tolak 3S. Sama je lah. Yang ni dia akan jadi tolak 3R. Yang ni dia akan jadi tambah 4S per dengan 2R tambah 3S. So 4 tolak 3 sebab R dengan R kan. So dia akan dapat R. Negatif 3 tambah 4 dapat positif S. So 4 tolak 3 1 lah. R tolak S sama dengan
per 2R tambah 3S. Okay. So soalan yang ketiga A. Soalan pemudahkan lagi. 5P tolak 2 per P kuasa 2. Okay, the problem is yang ni P kuasa 2, yang ni P. So apa kita kena buat? Kita nak samakan darab P. Bila bawah darab P, atas pun darab dengan P. Sama dengan 5P tolak 2 per dengan P kuasa 2. So kalau nak tunjuk panjang sikit, 5P per P kuasa 2 tolak 2 per P kuasa 2. So ni sama kan? So digabung jadi macam ni. So macam ni je lah jawapan dia. Okay, soalan B. Let me do soalan B. Okay. 2S. Just for the straight line. 2S per 3 tolak 4S per 9. Okay, let's do it. So 3 darab 3 darab 3. Sebab kita nak samakan 229 kan. So 2S darab 3 dapat 6S per dengan 9 tolak 4S per 9. So boleh gabung sebab sama kan. So dia akan jadi 6S tolak 4S per dengan 9 sama dengan 2S per 9. Macam ni. Okay. C. Okay, C ni macam susah sikit. R tolak 2 tambah 4 per 3S. Okay. Banding soalan tadi, yang ni dia pakai yang susah sikit sebab yang ni kena samakan penyebut dia nombor saja. Yang ni nak kena samakan penyebut dia guna P saja. Tapi yang ni dia macam pelik. Okay. Sebab yang ni ada operasi negatif. So kalau kita dekat sini darab R saja jadi tak. Kalau kita sini darab R saja tak boleh sebab kita tertinggal negatif 2 ni sekali. So tak boleh. So senangnya kita darab dua-dua lah. So cara yang kita nak kena buat ialah kalau macam ni, yang ni darab yang ni, yang ni darab yang ni. Okay. So apa yang berlaku ialah 3S darab dengan R tolak 2. R tolak 2 darab dengan 3S. Macam tu. So A darab B, B darab A. Okay. So ingat bila yang ni darab kedua-duanya dan darab satu saja. So bila bawah darab 3S, atas pun darab 3S. So bila bawah darab R tolak 2, atas pun darab R tolak 2. So operasi dekat tengah-tengah dia tambah. So dia akan dapat, kita kira dulu, 6S 2 darab 3S kan, per yang ni 3S R tolak 2 macam tu, tambah 4 darab R tolak 2, 4 darab R tolak 2 per 3S darab R tolak 2. Okay. So bila dah dapat macam ni, macam mana kita nak sambung? Yang ni dah sama dua-dua kan, so kita boleh gabung. So 6S tambah 4 R tolak 2 per dengan 3S R tolak 2. Okay. So ni adakah jawapan paling akhir sekali? Patutnya ni adalah jawapan yang paling akhir dah sebenarnya. Cikgu nak tanya, yang ni boleh potong tak? Tak boleh, sebab yang ni kena R tolak 2 juga. Baru yang atas boleh potong yang bawah sebab ada operasi kat tengah-tengah ni. So kena hati-hatilah. So yang ni tak boleh potong sesuka hati. So patutnya dia, macam ni lah jawapan dia. Jadi kalau kamu nak kembangkan juga, kamu akan dapat jawapan yang
lebih kurang sama lah. So kalau kita kembangkan 6S 4R 4 darab negatif 2 negatif 8 per dengan 3RS yang darab ni 3 darab negatif 2 tolak 6S. So kalau kita tengok kat sini 6 ni boleh tak potong 6 ni? Tak boleh sebab dia kena keluar ke 6 dulu, barulah kita boleh potong atas, potong bawah. So sekarang ni R ni boleh potong? Tak boleh juga. So dia kena keluarkan dulu, faktorkan dulu baru boleh potong. Okay. So ini kamu kena ada pengalaman lah. Okay. So ini memang jawapan akhir dia memang macam ni. Kita nak keluarkan 2 pun tak boleh. Sebab yang ni kita boleh keluarkan 3, yang ni kita boleh keluarkan 2 saja. So inilah jawapan akhir dia. Okay, maknanya kita tak nak fakturkan lagi dah. Inilah memang jawapan akhir dia. Okay. Okay, soalan 4A. 3U per 4 tambah 5V per 3. So kita samakan penyebut dulu. 3 darab 4, 4 darab 3. So bawah darab 3, atas darab 3, bawah darab 4, atas darab 4. So 3U 9U per 12 tambah 20V per 12. So kita gabungkan dua dia, akan dapat 9U tambah 20V per dengan 12. Okay, soalan seterusnya, soalan B. 1/6S tolak 2/5T. So soalan macam ni kita tak nak elak lah. Sebab 6 dan 5, nombor yang paling kecil dia adalah 30. So yang ni kena darab dengan 5T, yang ni kena darab dengan 6S. Kalau tak dia tak sama tau. So yang bawah darab 5T, atas pun darab 5T. Bawah darab 6S, atas pun darab 6S. So kita akan dapat 5T per dengan 6 darab 5, 30 ST tolak 2 darab 6S, 12S 30 ST. So jawapan akhir dia 5T tolak 12S per dengan 30 ST. Okay, ini jawapan yang paling mudah lah. Dan yang terakhir C. Untuk soalan nombor 4, 2R minus 2 tambah 4 3S. Okay, boleh tak kalau kita darab dengan R saja? Tak sama tau. Boleh tak kita darab dengan negatif 2 saja? Tak sama juga. Sebab kamu kena fikir yang ni dia satu grup. So yang ni pun satu grup. So macam ni kita nak bagi dia sama. It's quite tricky. So yang ni darab yang ni, yang ni darab yang ni. So yang ni darab dengan 3S, yang ni darab dengan R minus 2. Macam tu. So bawah darab 3S, atas darab 3S. Yang ni R tolak 2. So cikgu akan dapat 6S per dengan 3S R minus 2 tambah 4 R minus 2 3S R minus 2. So kita boleh gabungkan. So 6S tambah 4 R tolak 2 per dengan 3S tolak R tolak 2. So kalau kamu jawab pun, kamu kembangkan pun betul juga. So kalau kamu jawab sampai sini pun betul juga. Okay, kita sambung soalan A. Pemudahkan setiap yang berikut. M per 9 tambah N per 12. So kita tengok kat sini 9 dengan 12. Apakah penyebut yang sama? So biasanya kita boleh darab lah 9 darab 12, 12 darab 9. Boleh.
Tapi kalau kita boleh kecilkan nombor dia lagi best. So kamu akan cari penyebut dia yang paling sama ialah 36. So mana cikgu dapat 36? So kalau cikgu buat faktorkan bukan faktor, FSTB, faktor sepunya terbesar. So 9 dengan 12. So kita bahagi dengan 3. Dua-dua boleh bahagi dengan 3 kan. So dapat 3, dapat 6. Ya, cikgu rasa ni DSTK, gandaan sepunya terkecil So yang ni 9, 12 bagi 3 dapat 12 bagi 3 4 lah. Okay, and then bagi 3 kita akan dapat 1. Sini 4 juga. So ini bagi 2, 1 dengan 2, and then 2, 1, 1. So GSTK dia sama dengan 3 darab 3 darab 2 darab 2, and then kita akan dapat 9 darab 4, 36. Okay, so macam mana kita nak dapat samakan penyebut dia 36? So 9 darab dengan 4, sifir kena ingatlah ya. So 12 darab dengan 3. Okay, so kita akan dapat 4M per dengan 36 tambah 3N per dengan 36. So yang ni dah sama kan, so kita boleh gabung lah 4M tambah 3N per dengan 36. Okay, soalan B 3MN tambah N per 6M kuasa 2. Okay, kalau tak tahu gandaan sepunya terkecil dia, boleh buat yang macam ni tadi. Sama juga. So kalau cikgu akan tengok nombor dulu. Kalau nombor nak bagi sama macam mana? So yang ni 3, yang ni 6 kan. So cikgu fikir maybe yang ni kena darab dengan 2 baru dapat 6. 6 sama. So yang ni kena darab dengan, for sure yang ni kena darab dengan 2. So tengok M pula. M yang ni ada 1, M yang ni ada 2. So apa yang kena darab? Kena darab yang ni kurang 1M. So kena darab dengan M juga. Kan? Okay, kita tengok compare dengan N pula. Pemboleh ubah yang kedua. Yang ni ada N tapi yang ni tak ada N. So kita kena darab dengan N. So nampaklah kalau yang ini kena darab 2 darab M. Yang ni kena darab dengan N. Tak perlu nak buat benda ni pun. Sebab cikgu takut nanti pening kamu nak buat kan. Jadi cikgu tulis balik dia punya formula tadi. Okay, so yang ni darab dengan 2M, atas darab 2M, ni darab N, ini darab N. Okay, so kita akan dapat 6M per dengan 3MN darab 2M, dapat 6M kuasa 2N. Ni kena belajar mahir lah ya. So tambah N darab N, N square bukan 2N per dengan 6M kuasa 2N. So yang ni dah sama. So kita boleh gabungkan lah 6M tambah N kuasa 2 per dengan 6M kuasa 2N. So cikgu nak tanya, yang N dengan N ni boleh potong tak? Tak boleh, sebab ini ada tambah. So dia kena keluarkan N dulu. 6 dengan 6 macam ni boleh potong tak? Tak boleh juga, sebab yang ni ada 6 tapi yang ini tak ada 6. So tak boleh juga. M dengan M ni boleh potong tak? Tak boleh juga, sebab M yang ni ada 1 tapi yang ni ada tambah ni. So kita kena sangat berhati-hati lah, baru kita boleh faham. Okay, tengok soalan C. Soalan C, 4 per D kuasa 2G tambah
3 per 5 dg. Okay, macam cikgu cakap tadi tu lah, kita compare. So yang ini dengan yang ini, tengok nombor dulu. Nombor yang ni tak ada 5, yang ni ada 5. So yang ni darab dengan 5. Yang ni ada D2, ni ada D1. So yang ni kena darab dengan D satu lagi. D dua-dua ada 1. So okay, good. So kita kena, bila yang bawah darab dengan 5, atas pun darab dengan 5. Bawah darab D, atas pun darab dengan D. Jadi kita akan dapat 4 darab 5, 20 per, ni darab 5 je kan, 5D kuasa 2G tambah 3 darab D, 3D per 5D kuasa 2G. So yang ni boleh gabung kan. So 20 tambah 3D per 5D kuasa 2G. So inilah jawapan dia. Soalan nombor 6, permudah lagi. Okay. So X kuasa 2 tolak X per dengan XY. Okay. Yang bawah ada Y, yang atas tak ada Y. So tak boleh lah, tak boleh potong lah. Tapi X, kalau yang ni kita nak potong X yang ni kan, kita buat X cantik sikit lah. Macam tu. Macam tu. So X yang ni boleh tak potong ni? Boleh, kalau kita boleh faktorkan X kat sini. Sebab yang ni ada X, yang ni ada X, yang ni ada X. So kita boleh potong. Macam mana cara sistematik kita nak potong? Kita kena keluarkan dulu. So X, kita nak keluarkan X, XY. Okay. X darab berapa sama dengan X kuasa 2? X darab X. X darab berapa sama dengan negatif X? Negatif 1. Okay. X darab X, X kuasa 2. X darab negatif 1 dapat negatif X. So kita dah keluarkan, barulah kita boleh potong. Dapatlah X tolak 1 per Y. Okay. B 6A tambah 15 per dengan 12. Okay, saya tengok bahagian A dulu. A yang ni bawah ni tak ada A, so confirm kita tak boleh nak pemudahkan lah, kita tak boleh nak potong. Tengok nombor 6, 15 dengan 12. Apa yang kita boleh faktorkan? Kita boleh faktorkan 3. So cuba kita keluarkan 3. 3 keluarkan 3. Yang bawah ni tinggal 12 So 3 darab berapa sama dengan 6A? 3 darab 2A. 3 darab berapa sama dengan 15? 3 darab 5. So dia akan dapat, so yang ni macam ni kan. So 3 kali 1, 12 bagi 3 dapat 4. So 2A tambah 5 per dengan 4. So 2 dengan 4 ni boleh potong tak? Tak boleh, sebab 2 boleh potong dengan 4, tapi dia ada tambah dengan 5. So dia kena keluarkan 2 baru boleh potong dengan 4. So inilah jawapan terakhir dia. Soalan C. Soalan C. Jelas kan cikgu buat? Soalan C, M tambah N per M kuasa 2 tolak N kuasa 2. So yang ni kena tahulah, kalau yang ni kalau faktorkan dapat M tambah tolak. Okay, so ni yang ni sama yang ni lah. So dapat M tambah N. So M tambah N dia satu grup tau. So bila yang ni satu grup, yang ni pun satu grup juga. So yang ni kita boleh potong. Boleh tak kita potong M dengan M macam ni? Tak boleh. N dengan N saja tak boleh, sebab yang ni satu grup. So yang ni pun satu grup. So bila satu grup kita boleh potong sekaligus, sebab kita potong sekelompok. So yang ni kalau potong tinggal kosong kat atas ni,
Tak. Bila kita potong, kita akan dapat 1. Okay. So, kita akan dapat 1 per M tolak N. Macam ni. Seterusnya, kita tengok D. D 2K tolak 1 per dengan 4K kuasa 2 tolak 1. Sama dengan. Okay. So, sama macam yang atas ni. So, yang ni kita boleh tukar juga tau. Sebab okay. Sorry, bising sekejap tadi. So, cikgu sambung Boleh ke 4AK dengan 4K ni? Tak boleh. Sebab K ni 2, satu dekat sini, satu dekat sini kan. 4 ni pun kena punca kuasa. So, kita akan dapat 2K. Sini 2K. 1 kuasa 2, 1 juga kan. 1 darab 1, 1 juga kan. So, sebab tu lah 1 kuasa 2 sama dengan 1. So, yang ni boleh bagilah 1, 1. So, tambah, tolak. Okay, so 2K tolak 1. 2K tambah 1, 2K tolak 1. Sekejap cikgu tulis sekali lagi supaya jelas. 2K tambah 1, 2K tolak 1. So, kita tengok yang ni boleh satu kumpulan ni boleh potong satu kumpulan ni. So, tinggal kosong ke 1? 1. So, dia akan dapat 1 per 2K tambah 1. Okay. Okay, kelas kita sambung So, yang seterusnya C kuasa 2 tolak 9 per 2C tambah 6. So, kita tengok yang ni. 9 ni kita boleh tukar kepada 3 per 2 tak? Boleh. And then tengok dekat bawah ni. Tengok dulu. So, yang ini boleh tak kita keluarkan 2? Boleh Macam kita keluarkan 2. 2 darab berapa sama dengan 2C? 2 darab C. 2 darab berapa sama dengan 6? 2 darab 3. So, kita tukar. Kita akan dapat C kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 per dengan 2C plus 3. Macam ni. Ini kita tengok, okay. Yang atas ni kita bertukar. So, 2 kurungan. Sebab ni kuasa 2, ni kuasa 2. C, 3, 3 tambah tolak. Macam ni. Per dengan 2C tambah 3. Kita tengok kelompok So, ni satu grup, ni satu grup, ni satu grup. Ni satu grup. So, yang ini kita boleh potong. Sebab apa kita boleh potong? Sebab dia satu grup. Okay. Boleh tak kita potong C saja? Tak boleh. Kita kena potong satu grup dia. So, yang mana yang tinggal? So, yang tinggal adalah C minus 3 bahagi dengan 2. Macam ni. Look at the other question. Soalan nombor 7. Soalan nombor 7A. Soalan dia permudahkan So, A minus 3 darab 3 plus A. 3 plus A. Okay, so cikgu just nak beritahu. Tukar pen jap. So, cikgu just nak beritahu. Kalau kita ada satu pecahan, contohnya 1 A tambah 1. Sama tak dengan 1 per A 1 tambah A. Sama tak? Sama je lah. Sebab yang ni 1, 1. Yang ni A ni positif. 1 ni pun positif juga. Tapi macam mana pula dengan sama tak dengan 1 per A tolak 1 sama dengan 1 per 1 tolak A. Yang ni sama tak? Yang ni tak sama. Sebab apa tak sama? Sebab A dekat sini adalah positif. A dekat sini negatif. So, salah. Yang ni negatif 1. Negatif. Yang ni positif. So, yang ini dia tak sama dengan yang ini. Okay? Satu lagi contoh. Cikgu beritahu. 1 per A tambah 1 sama tak dengan negatif 1
per negatif A tolak 1. Yang ni sama tak? Kalau yang ini maksud dia sama. Sebab apa sama? Sebab kalau cikgu tukar, cikgu keluarkan okay, cikgu keluarkan negatif 1 daripada sini. Negatif 1 and then negatif 1 darab berapa sama dengan negatif A? Negatif 1 darab dengan A, dapat negatif A. Negatif 1 darab dengan berapa sama dengan negatif 1? Negatif 1 darab 1 lah. Negatif 1 darab 1 dapat negatif 1. So kalau kamu tengok ke sini sama So yang ni boleh potong. So bila potong jadi kosong ke 1? Jadi 1. So yang ini sama je lah sebenarnya. So means that yang ni dua ni sama. So kena hati-hati sikit lah. So dalam soalan ni, soalan kita balik pada soalan 1 per A tambah 1 yang ni 2 per A tolak 3 darab 3 per 3 tambah A. Yang ni kita boleh tukar dengan A tambah 3. So ada tolak, ada tambah, A 3 kita boleh gabungkan lah. 2 dan 3 boleh darab tak? Boleh darab. So dia akan dapat, cikgu tulis balik soalan 7A 2 per A tolak 3 darab 3 per A tambah 3 macam ni. So kalau kita darab, kita akan dapat 2 darab 3 6. And then A tolak 3 A tambah 3. So yang ini kita boleh tukar kan. So kita boleh tukar kepada 6 per A kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Dia mesti tolak Bila yang ini tukar dia ditolak, bukan tambah. So bila kat sini kita tukarlah 3 ni, kita boleh tukar dengan 9. So 6 per A kuasa 2 tolak 9 macam ni. Okay, cikgu nak tanya kamu, yang ni boleh potong tak? Tak boleh sebab yang ni ada tolak. So kalau kita nak bahagi 2, let's say kita nak bahagi 3. So 6 jadi 3, 9 jadi 3 6 jadi 2 sebab 6 bahagi 3 dapat 2. So 9 bahagi 2 dapat 3. Okay, boleh tak potong yang ni? Tak boleh. Okay, sebab yang ni kena keluarkan 3 juga. Yang ni kena bahagi 3 juga. Yang ni boleh bahagi 3 tak sekarang? Sebab yang ni A ni. So yang ni tak boleh bahagi dengan 3. So tak boleh potong macam ni lah. So jawapan dia kekal macam ni. 6 per A kuasa 2 tolak 9. Cikgu buat sikit macam ni lah. Ini 9 panjang sikit. Okay, jelas 7B. H per K minus 2 darab Y per H tambah 3. So yang ini semua berlainan Boleh tak kita potong yang ni dengan yang ni? Tak boleh sebab yang ni satu grup. Kalau nak potong yang ni, kena potong yang ni satu grup juga. Okay. So kalau tengok Y dengan K memang confirm line lah. So kita darab H darab Y, H Y. Lepas tu yang ni kita grupkan K tolak 2, H tambah 3. Sebab apa kita grupkan? Kenapa kita tak boleh darab terus? Sebab dia ni, yang ni satu grup, ni satu grup. So sekelompok kena darab dengan sekelompok. Okay. So ni dah jawapan dia. Moving on. C 3M M tolak N darab 2MN per dengan N tolak 2M. Okay, cikgu nak tanya kamu, yang ni dengan ni boleh potong tak? Tak boleh. Kalau kita nak potong, tak boleh potong tepi-tepi, kena potong atas bawah. Kalau yang ni boleh potong bawah ni, yang ni boleh potong kat sini. Tapi dia tak boleh potong tepi-tepi macam ni. Okay, kalau yang ni kena darab lah. Let's see. So kita darab je dulu. 3 darab 2 dapat 6. M darab M dapat M kuasa 2 N.
Okay, per dengan yang ni darab. So M tolak N tolak 2M. So macam ni je lah. Okay, so kita tak nak simplify dah. So sampai sini je lah. D 2R S tolak 2 darab S tolak 4 per dengan R tambah 5. So again, bila cikgu cakap give me a second. Okay, so cikgu cakap yang ni dengan ni boleh potong tak? Tak boleh, sebab yang ni kalau nak potong, yang ni kena ada tambah 5 ataupun R tambah 5. Kalau 2R tambah 5 pun tak boleh potong juga. So yang ni macam ni tak boleh. Tapi macam mana pula dengan yang ni dengan ni, S tolak 4 dengan S tolak 2. Boleh tak kita potong S macam ni? Tak boleh, sebab S tolak 2 ni satu grup, S tolak 4 ni satu grup. So kita tak nak potong mana-mana, kita tak nak factorize mana-mana. So dia akan jadi stay as it is lah. Stay as it is maksud dia darab je lah dua tu. So dia nak pemudahkan kan. So dia akan jadi 2R S tolak 4 per S tolak 2 R tambah 5. Kalau kamu nak kembangkan pun, nak darab pun sama juga. Maknanya kamu tak boleh nak potong. So sampai sini je lah. So ni yang paling mudah lah. So yang paling, so 7 selesai Sekarang bola 8. Bola 8 bola 8 M per X tambah 2 darab 2 X tambah 2 per M kuasa 2 X tolak A. Okay, sekarang ni ada beberapa unknown kamu kena tahu. Ada unknown A, ada unknown X, ada unknown M. So kita tengok satu-satu. Yang ni sebab dia dah factorize dah semua ni, so makes us easier lah untuk kita potong. So let's say 2 ni ada boleh potong mana-mana tak? 2 ni boleh potong 2 ni tak? Tak boleh, sebab kita kena ingat yang ni satu grup. So nak potong kena potong satu grup. So yang ni boleh potong satu grup dengan potong satu grup yang ni, macam tu. Okay, so satu lagi M ni kita boleh, M ni ada satu, M ni ada 2. So yang ni kita boleh potong. Sebab ingat cikgu cakap bila nak potong kena potong atas bawah. So M1 ni potong dengan M2 ni, tinggal satu lah. So tengok mana tinggal 2 M X tolak A. So, cikgu padam balik. So kita boleh potong ni, the whole thing, and then yang ni potong satu. So yang tinggal 2 M 2 per M X tolak A. Okay, macam tu je. Jawab algebra ni macam main chess tau. So kita kena tahu mana satu kena potong dulu, mana satu yang kita boleh tackle lah. Let's say kalau yang ini kita tengok ini darab so tak ada masalah. Kalau tambah atau tolak kita kena samakan penyebut dulu, betul? So kalau darab ni kita tak ada masalah, kita boleh darab terus lah. And then kita boleh simplify mana yang patut. Okay, so kita tengok yang ni dulu Tengok 2R kuasa 2. Kita boleh simplify lagi tak? Kita boleh faktorkan dia tak? Faktorkan maknanya kita keluarkan dia tak? Tak boleh tak boleh. So far ini tak boleh lah. So yang ni macam ni lah. So tengok ini 5R tolak 5S. Apa yang kita boleh faktorkan kat sini? Kita boleh faktorkan 5. Meaning kita boleh bahagi 5 lah. Dia akan jadi 5R tolak S. So 5 darab R dapat 5R, 5 darab S dapat 5S. So tolak lah. Ini kita boleh faktorkan 5. What about this? Apa yang kita boleh faktorkan? Kita boleh faktorkan S.
Sebab yang ni ada S, yang ni pun ada S. So dia akan jadi R tolak S. S darab R, RS. S darab S, S squared. This one boleh kita faktorkan 2. Boleh. Sini boleh bagi 2, yang ni boleh bagi 2. Yang ni kita boleh faktorkan R. Ni ada R, sini ada R. So 2R. Macam ni. So 2R. 2 darab berapa sama dengan 2R? 2 darab 1. Okay. 2 darab berapa sama dengan 4R kuasa 2. So tak tolak dulu, letak 2 dulu. Sebab 2 darab 2 dapat 4. R darab berapa sama dengan R kuasa 2? R darab R lah. So R darab R kuasa 2. Macam tu lah. So itu dia punya apa yang kita boleh tukar lah. So kita tukar semua yang cikgu cakap tadi. So apa yang akan kita dapat ialah 2R kuasa 2 per S R tolak S darab 5 R tolak S per dengan 2R 1 tolak 2R. So kalau kat sini tengok, kalau kita nak potong, kita kena potong satu kumpulan. So kat sini yang ni kita boleh potong. Ni satu grup boleh potong dengan satu grup. Okay. Tengok yang ni. 2 ni boleh potong tak 2 ni? Boleh. Potong 2 ni. Boleh tak yang ni kita potong 2 dekat sini? Tak boleh sebab yang ni satu grup. So grup ni dia tak boleh pecah, dia tak boleh kacau. So R sini potong satu, ini potong satu. So yang ni tinggal R lah. So tengok mana yang tinggal. R darab dengan 5 dapat 5R. S darab dengan satu kumpulan ni. So yang tinggal ialah 5R per dengan S 1 tolak 2R. Macam ni. So this is the final answer. So R dengan R ni tak boleh potong sebab dia kena potong the whole thing. Baru dia boleh potong yang atas punya lah. Okay, 8C. Just give me some time untuk salin. This one is a bit challenging. Tapi this is gonna be useful bila korang dah masuk House 5 nanti. Just give me a second. 5x kuasa 2. Okay, so this one kita tengok. Yang ni kita x lah. 5x2, 5x2 lah. X tambah 2, X tambah 2 lah. Kita tak boleh nak factorize dah. Kalau yang ini, interestingly kita boleh factorize. So kalau kita factorize x kuasa 2 kan, x darab dengan x. And then kita tahu ni positif, ni positif. So it means like this one is positive. And then kita cari 6. Apa faktor 6? 1 darab 6 ataupun 2 darab dengan 3. So sekarang kita nak dapatkan positif tau, positif 6. So kita nak dapatkan 5x. So sebenarnya kita kena belajar try and error lah. Tapi the answer is 1, 2 sini, 1, 3 kat sini. Okay. So kalau kita darab x darab dengan x dapat x kuasa 2. And then x darab 3, 3x. 2 darab x, 2x. So 3x darab dengan 2x dapat 5x. And then last kali 2 darab 3. 2 darab 3 dapat 6. So inilah bila kita factorize dapat ini. So kita dapat x tambah 2 darab x tambah 2 x tambah 3 per dengan 5x2. So potong mana yang sama. X ni boleh potong. Ni satu kumpulan boleh potong satu kumpulan. So potong. So yang tinggal adalah x tambah 3 5x. So x tambah 3 per dengan 5x. So this is the answer lah. This is pretty challenging juga, but we can do it. No worries. I tambah 2F 5I tolak 2F darab. So yang penting jangan give up bila kita jawab soalan algebra.
the more you answer the question, the more you get used to how it will be answered. So boleh, tak ada masalah, can do it. Okay, so how to solve it, kita tengok one by one. So yang ni kita boleh factorize apa-apa tak? E tak boleh factorize, F tak boleh factorize, 2 pun tak boleh factorize. So macam ni je lah. Tengok yang ni, 5 tak boleh, 2 tak boleh, E tak boleh, F tak boleh. So macam ni lah, satu kumpulan macam ni. Tengok yang ni pula. Kalau yang ini, dua-dua boleh bahagi 2, betul? So kita boleh keluarkan 2. F boleh, dua-dua ada F. E boleh tak? Tak boleh, yang ni tak ada E. Boleh tak yang ni keluarkan 2F? Yang ni boleh keluarkan 2F. Yang ni boleh keluarkan 1F je. So the only thing yang boleh keluar lah 2F. So 2F darab berapa sama dengan 4F kuasa 2? 2 darab 2F. Tolak. 2 darab berapa sama dengan 10? 2 darab 5. F darab dengan apa sama dengan EF? So darab dengan E lah. So 2 darab F darab E dapat EF, kan? So macam ni lah. So kita tengok 2 sini, 2F ni sama dengan positif, yang ni negatif. So ni lain, kan? So tak boleh lah 5 ni tolak E, tak boleh, sebab ini positif dan negatif. Tapi ada trick dia, tapi tak apa, cikgu ajar lepas ni. So do one by one. It's a bit tricky, but should be no problem. So yang ni dua-dua ni boleh bahagi dengan 3, kita boleh keluarkan 3. Yang ni dua-dua ni boleh bahagi dengan E, boleh keluarkan E. So 3 darab berapa dengan 3E kuasa 2? 3 darab E lah. 3E darab E dapat E, 3E kuasa 2. Tolak 3 darab 3, 9. 3 darab dengan F. Okay, 3 darab 3, 9. 3 darab F, EF. Yeah, that's mostly it. Yeah. So kita akan dapat, kita dah tukar semuanya. Kita try to solve it. Cikgu tak tahu dia punya jawapan akhir dia macam mana. 5E tolak 2F darab 2F tolak 5E per dengan 3E tolak 3F. So obviously yang ni kat sini tak boleh potong lah, sebab yang ni tak boleh yang ni boleh potong yang ni tak? Tak boleh juga. Yang ni tak boleh potong juga. Yang ni pun tak boleh potong juga. So tapi yang ni kita boleh ubah lah, tapi dia agak tricky lah sebenarnya. Cikgu boleh try, kita boleh darab dengan negatif 1. Try darab dengan negatif 1. This one is a bit tricky lah, but let's see what we got here. So bila kita darab dengan negatif 1 dekat darab dalam ni, dia akan dapat 2F 5E tolak 2F. Sebab yelah, bila kamu darab dapat tolak 2F, negatif 5E darab negatif 1 dapat positif 5E. So yang kat bawah ni dia akan jadi 3E 3F tolak E. Jadi tukar simbol lah.
So negatif 3F dapat positif, E dapat tolak E. So yang ini E dengan ni tak boleh potong, F dengan F ni tak boleh potong. So yang tinggal adalah yang ni dua ni boleh potong. Okay, so dia akan dapat jawapan dia a bit complicated, but itulah jawapan dia. E tambah 2F per dengan 3E 3F tolak E. So this is the simplest answer yang cikgu boleh come up lah. So this is it. And then kita masuk soalan 9. 9A. So 9A A 5A per 2A tambah 3 bahagi 3B tolak per dengan A tambah B. So this thing here ada trick lah. Setiap kali cikgu cakap dekat pelajar cikgu, ada jumpa bahagi terus tukar kepada darab. Baru kita fikir macam mana nak jawab. 2A tambah 3 darab A tambah B per dengan 3B. Okay, so every time bila tengok ada bahagi, tukar yang ni. So dapat macam ni. So once kita dah dapat macam ni, kita try nak simplify. So kita tengok sini tak ada yang boleh simplify lah. So it stay as it is. So kamu akan dapat 5A A tambah B per dengan, biasanya yang satu single ni tetap depan macam ni. Boleh je nak letak 2A tambah 3 kurungan darab 3B, tapi biasanya kalau kita nak susun cantik macam ni. So this is the answer. B B 4/3 N tolak 3 bahagi 8A per 3N tolak 9. So tukar pada darab, 4 per N tolak 3 darab 3N tolak 9 per dengan 8A. Okay, dan kita baru fikir macam nak solve dia. So dekat sini 4 lah, N tolak 3 N tolak 3 lah, 3N tolak 9 kita boleh keluarkan 3. So 3 darab N dapat 3N, 3 darab 3 dapat 9. So yang ni kita boleh keluarkan 4. So technically nanti kita boleh bahagilah. 4 bahagi 4 1, 8 bahagi 4 2. Kenapa yang ni boleh potong? Sebab yang ni single tau. So dia tak ada dalam group mana-mana. So sebab tu yang ni boleh potong. Tapi kalau yang ni dia tak boleh potong suka hati macam tu. Kita kena keluarkan dulu, pecahkan dia keluar pada group, baru yang ni kita boleh potong. So macam tu lah. So apa yang cikgu buat, 4 N tolak 3 darab 3 N tolak 3 per dengan 8A. So potong the whole thing, and then 4 1 8 jadi 2. So 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. So yang tinggal adalah 3 per 2A. Macam tu. Soalan C pretty straightforward, tapi kena belajar lah. Kena always do latihan. 6Y kuasa 2 X kuasa 2 tambah XY bahagi 18XY per dengan X tambah Y. So ini like cikgu said before, tukar bahagi kepada darab. Tukar pada darab. Oh, sorry. So then kita fikir baru macam nak jawab. So macam cakap tadi, yang ni dia tak ada pair, dia tak ada tambah tolak apa. So yang ni kita boleh potong So kita tengok yang ni tak boleh buat apa-apa. So macam ni je lah. Yang ni pun tak boleh buat apa-apa, yang ni pun tak boleh buat apa-apa. Yang ni kita boleh faktorkan. So yang ni ada X, yang ni ada X. So kita boleh keluarkan X. X tambah Y. X darab X, X squared. X darab Y, XY. So then kita boleh potong lah. Satu grup ni potong satu grup ni nanti. Tengok yang ni, 6 dengan 18. Boleh kita bagi dengan
Boleh. 6 bagi 6, 1. 18 bagi 3. 18 bagi 6 sama dengan 3. Y. Y boleh potong. X tak boleh potong. So macam ni lah. So cikgu just show to you how it looks like. 6 Y kuasa 2 per dengan X tambah Y. Darab X tambah Y. X tambah Y per dengan 18XY. So this whole thing boleh potong. Yang ni boleh potong tak? Tak boleh. So yang ni boleh darab je. So Y 1, yang ni tolak 1. And then 6 bagi 6 dapat 1. 18 bagi 6 dapat 3. So tengok mana tinggal. So yang atas ni tinggal Y saja. So Y per. So yang ni satu grup ni dah potong. So X darab dengan X darab 3. So 3X squared. Macam tu. Okay. Okay, we continue to this question. This one, first thing first, ada bahagi tukar terus pada darab. Then baru kita fikir macam mana kita nak selesaikan. Darab 3 tambah 2, G tambah 2, FG tolak G. Okay, then baru kita fikir. So yang ni kita tak boleh, yang ni tak boleh. Yang ni kita boleh keluarkan E. So kalau kita keluarkan E darab dengan G, EG. E darab dengan 2, 2E. Kalau yang ni kita boleh keluarkan G juga. So F minus 1, G darab F, FG. G darab dengan nanti 1 tolak G. So macam tu lah. Kita tukar dulu. This is gonna be exciting. So G tambah 2 darab G tambah 2 G F minus 1. So these two, satu group kita boleh potong. This group dengan this group boleh potong. So bila dua-dua dah terpotong, apa yang tinggal? Satu lah kan. So E darab G, EG. So 1 per EG. So kalau kamu tanya, boleh tak kalau cikgu buat 1 over GE? Pun betul juga. Tapi bila kita susun, biasa kita letak ikut abjad dulu. So E datang dulu baru G kan. So dua-dua ni betul. But this is the answer lah. Both are correct answer. And then this is D, right? Okay. So nombor 10. Nombor 10A. Selesaikan gabungan operasi berikut. Cikgu just give me some time to copy down question. So the more question that you answer, the more you understand how it looks like lah. And then don't be afraid. Sebab waktu sekolah lah kita nak belajar kan. Waktu sekolah lah kita nak challenge ourselves. So that bila kita kat luar, we can survive. So this one dah darab, so settle, tak ada masalah. So kita tengok one by one. So ada 4 kumpulan yang kita kena take care of. So this one kita boleh tukar kepada X. Keluarkan X. X plus 1 means X darab X dapat X squared. X darab 1 dapat X. This one kita boleh tukar, keluarkan Y. So Y, X minus Y. Y darab X, Y X Y. Y darab Y, Y square. This one kita boleh tukar square tolak. Ini kita dah familiar dah. Ada 2 kurungan X X Y Y tambah tolak. So kita boleh tukar dalam bentuk macam ni. Yang ni kita boleh tukar tak? So tak boleh nak tukar apa-apa. So that is it. Okay, so kita tukar semua benda yang kita dah tukar tadi. X tambah 1, X tambah Y, X tolak Y. Darab X tolak Y per dengan X tambah Y. Tak kuat pula dapat. Okay.
So X tambah 1 boleh tak potong X tambah Y? Tak boleh. Yang ni dengan ni boleh potong tak? Tak boleh juga. Yang ni dengan yang ni tak boleh potong sebab yang ni satu group, yang ni seorang-seorang. Tak boleh juga. Y dengan Y sini boleh potong tak? Tak boleh juga sebab dia satu group. So yang boleh potong tengok group dia. So yang ni boleh potong yang ni. Okay, yang ni boleh potong yang ni tak? Tak boleh. So bila kita tak boleh potong, kita boleh darab je. So kita akan dapat X, Y. X dengan Y boleh darab. So kita dapat X, Y. X tambah 1. So actually kan sebenarnya yang ni boleh je kita darab. Darab semua kita akan dapat X, X tambah 1, Y macam ni. Tapi dia macam tak cantik tau. So Y ni kita bawa depan. So dapat X, Y, X tambah 1. Betul je sebenarnya dari segi matematik dia. So sebab tu lah daripada dia macam ni. So XY dengan XY kita jadi double XY. So jadi X tambah Y power 2. So this is the answer lah. This is the how you can solve it. And this is the simplest one. Okay, so that is the answer lah for A. Let's go to B. P minus 1. P squared minus 1 darab PQ tambah Q per 4P minus 2. So let's do it. So 4P kuasa 2 tolak 1. Boleh tak kita tukar 2 kuasa 2? Boleh? Boleh tak kita tukar 1 kuasa 2? Boleh juga. So kita tengok semua ni boleh kuasa 2. Kita boleh buat 2 kurungan 2P 2P 1 1. Yang ni tolak kan? So tambah tolak. Kita boleh tukar dalam bentuk yang ni. So yang ni kita boleh Q P tambah 1. QP PQ. Q1 Q. P squared minus 1. Yang ni boleh tukar 1 kuasa 2 kan. So kita boleh tukar sebenarnya macam ni. PP11. And then tambah tolak. So this one kita boleh tukar kepada 2. Keluarkan 2. P minus 2. Sorry. Dia akan dapat 2P minus 1. 2 darab 2P dapat 4P. 2 darab 1, 2. So knowledge yang kita ada ni kita keluarkan dulu. Nanti tengok mana yang kita boleh potong. Okay, so ada kebetulan sikit. So soalan 10B, kalau kita tukar kita akan dapat 2P plus 1, 2P minus 1, P tambah 1, P tolak 1, Q, P tambah 1, 2, 2P tolak 1. Jadi kita potong mana yang sama lah. Yang ni boleh potong yang ni. Lepas tu yang ni boleh potong yang ni. Yang lain tak boleh. So dia punya jawapan akhir ni ialah Q 2P tambah 1 per 2P minus 1. Macam ni. Okay. PQ minus PR. Okay, and then R minus 1 bagi. So actually you can do this exercise at home. Sementara cikgu tak ada, sementara kamu belajar kat rumah, you can learn all these things. And teacher will guide you lah on how to answer it. So that should be no problem. So ini bagi darab. So PQ tolak PR, R squared minus 1 darab. So R squared plus R, Q squared minus R squared. Okay. So this one PQ dengan PR, kita boleh keluarkan P
P darab Q, P darab Q, PQ, P darab R, PR. This one. Kita boleh keluarkan R. R plus 1. R squared. R darab 1, R. So this one, boleh tak kita keluar 1 squared? Boleh. So kita boleh jadi macam ni. R, dia syarat dia mesti squared dua-dua, lepas tu ada tolak. Kalau tambah tak jadi. So R11 plus minus. So this one, squared tolak, boleh tukar. 2 kurungan Q R plus minus. Macam tu je. So with that knowledge, kita tukar. So P Q minus R per dengan R plus 1 R minus 1 R plus 1 per dengan Q plus R Q minus R. Macam tu. Oh, this is the fun part. Kita nak potong. So satu group. So, ada yang boleh potong lagi tak? Tak boleh dah. So yang mana tinggal tu, itulah jawapan dia. P darab R, PR per dengan R minus 1 Q darab R. Boleh tak? Kalau yang ni, boleh tak kita darab yang ni? Dia kena darab the whole thing tau. Yang ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni. So 4 kali kena darab. So that's why lah. Situ je. So ni lah jawapan dia. And then kita nak potong pun, kita tak boleh potong macam ni. Kamu boleh cakap, oh yang ni boleh keluarkan R, yang ni boleh keluarkan R. Kenapa yang ni R ni tak boleh potong? Tak boleh. Sebab kalau kamu nak keluarkan R, yang ni kena R, yang ni ada R, yang ni pun kena ada R, yang ni ada R, yang ni pun kena ada R, baru boleh keluarkan R. Yang atas ni bawa tolaknya bawah ni. So kalau macam ni tak boleh. So this is the answer lah. So D1 macam complicated je, tapi tak apa, kita tengok. ST tambah ST tambah TU per 4T squared minus 1 bahagi S squared tolak U squared per 4T squared tambah 4T tambah 1. Okay. So mana-mana pelajar yang cikgu tengah tengok masih lagi badan cikgu, thank you. So first thing first, tukar pada darab. 4T squared tambah 4T plus 1 per dengan S squared tolak U squared. Perasan tak bila cikgu buat T, cikgu buat sengit macam ni, supaya kita tak confuse dengan tambah tau. Okay, this is the last question. So should be challenging. So this one kita boleh keluarkan T. S tambah U. Ni T, S tambah U. So this one kita boleh factorize sebenarnya. So 2T, 1, 1, tambah. So macam cikgu dapat macam ni. Cikgu congak lah sebenarnya. 2T darab 2T dapat 4T kuasa 2. 2T darab 1, 2T. 1 darab 2T dapat 2T. So 2T tambah 2T dapat 4T. 1 darab 1, 1. So that's why lah. So this one kita boleh tukar 2 kuasa 2. Betul? 1 pun 1 kuasa 2. 1 kuasa 2, 1 juga. So kita boleh tukar 2 kurungan ni. Yang ni pun ada tolak kan. So kita boleh lah tukar 2T, 2T. 1 tambah tolak. And then this one kita boleh tukar 2 kurungan S, U tambah tolak. Macam tu. So kita tukar semua benda, kita akan dapat, this is the final one. Cikgu pun dah lapar. Okay, S tambah U per 2T tambah 1, 2T minus 1 darab 2T tambah 1, 2T tambah 1, S plus U, S minus U. Okay, the fun part
satu group, yang ni tak ada tolak, tak ada potong, sebab ini ada tolak, yang ada tambah. So that is it. So 2T plus 1 put dengan 2T tolak 1 S tolak U. So this is the answer. Yes, we finally did it. Alhamdulillah.